Assalamualaikum, nama aku Abang Boy dan welcome to channel Conspiracy TV, di mana Abang Boy akan mengupas kisah-kisah true crime, kisah misteri, pelik dan seram yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan konten-konten dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh macam kita ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangatlah appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Okey, sekarang Abang Boy nak korang imagine korang berada dalam satu ruang yang sangat-sangat kecil. Memang muat untuk beberapa orang je guys. Dan korang akan berada dekat dalam tu berbulan-bulan. Semuanya semata-mata untuk gaji sebanyak $15,000 sehari. Of course lah, adalah benda-benda lain yang korang kena buat, macam menyelam, welding, repair pelantar minyak dan lain-lain. Macam mana? Korang sanggup tak? Mungkin korang ingat, alah boleh lah kot, gaji mahal kot, gila lah, sehari $15,000 sehari tau. Ada sebab kenapa penyelam laut dalam dibayar gaji semahal tu. Kerja ni adalah satu pekerjaan yang paling berbahaya di dunia guys. Silap hari bulan memang mati. Dia punya mati pula bukan kecil-kecil guys, bukan kaleng-kaleng. So ini yang Abang Boy nak cerita dalam video kali ni. Aksiden di pelantar minyak by Ford Dolphin yang meragut 4 nyawa dalam keadaan yang sangat-sangat sadis guys. Okey, sebelum tu Abang Boy nak bagi warning dulu. Video ni bukan untuk mereka yang di bawah umur. Okeylah, tanpa membuang masa, jom. Saturation diving atau penyelaman laut dalam adalah teknik di mana ia membolehkan setiap penyelam hidup dan bekerja dalam keadaan di mana tekanan udara yang terlampau ekstrim guys, iaitu di laut dalam. Ini adalah untuk mengelakkan para penyelam ni daripada decompression sickness ataupun penyahmampatan. Boleh ke? Penyahmampatan. So apa benda sebenarnya decompression sickness ni? Okey, korang kena tahu yang tekanan air di bawah laut sangat-sangat mampat guys. Dikatakan 1 liter air bersamaan dengan 1 kilogram. So bila korang berada di dalam air, semua berat yang berada di atas korang akan dikenakan ke atas korang. Benda ni dipanggil tekanan hidrostatik. So lagi dalam korang menyelam, lagi kuat tekanan hidrostatik ni. Walau bagaimanapun badan manusia ni boleh adaptasi dengan tekanan kuat macam tu, akan tetapi badan kita ni perlukan masa. Dan kalaulah sebagai contoh korang menyelam sedalam 30 meter dan terus shoot naik tanpa ada stop, banyak komplikasi yang akan korang dapat. Antaranya adalah gegendang telinga korang akan pecah, sinus dalam hidung akan pecah, dan ada juga kes paru-paru boleh bocor dan menyebabkan kematian. 30 meter tau. Gila. Gas oksigen yang kita sedut sekarang ni sebenarnya mengandungi 78 nitrogen dan 21% oksigen, dan selebihnya adalah gas-gas yang lain. Badan kita tak ada masalah pun sebenarnya memproses nitrogen, even kalau kita menyelam. Tetapi bila kita naik dengan cepat ke permukaan, paru-paru kita tak sempat nak memproses nitrogen ni dengan cepat, dan benda ni lah yang akan menyebabkan gas nitrogen dalam darah akan menjadi bubbles, dan bubbles ni lah yang akan jadi masalah. Antara masalah dia adalah lumpuh, stroke, dan ada juga penyelam yang buta kedua-dua belah mata akibat bubbles ni kacau saraf otak. So ini adalah decompression sickness. So untuk setiap penyelam selamat naik ke permukaan, dorang kena stop di beberapa peringkat untuk gas nitrogen ni diproses oleh paru-paru dengan selamat. So benda ni macam tak berapa produktif lah untuk pekerja, sebab dorang terpaksa menghabiskan masa untuk decompress ataupun menyahmampatkan diri sendiri. Okey, korang imagine kalau seseorang menyelam sedalam 100 meter selama 1 jam, dorang kena habiskan masa 33 jam hanya untuk decompresskan diri dorang. Lama doh. So disebabkan itu, tentera laut US telah mereka satu bilik besi, dan dalam bilik tu dorang mampatkan tekanan sama seperti di bawah laut. Dekat sinilah dorang tidur, dorang lepak, dorang makan dan lain-lainnya. Sampailah masa untuk shift dorang pergi bekerja. Dan bilik besi ni akan terletak di pelantar, dan penyelam ni akan masuk ke dalam satu kapsul dipanggil diving bell. Dan diving bell ni tadi akan dibawa turun menggunakan crane ke bawah laut. So teknik ni menjimatkan masa dorang. Yelah, kau selam sejam je, tapi kau kena tahan sampai 33 jam untuk proses nitrogen ni hilang dari badan kau.
Macam mana nak kerja macam tu? So dorang terpaksa spend time dorang dekat dalam bilik decompression tu selama berbulan-bulan guys. Sampailah shift dorang digantikan dengan orang lain. Dikatakan untuk dorang decompress atau menyahmampatkan diri dorang. Susahnya aku nak sebut. Decompress je lah Dorang ni mengambil masa selama 2 minggu. Lepas tu barulah dorang boleh keluar. Gila lah, tak boleh kerja macam ni siot. Ada satu lagi yang Abang Boy lupa nak mention. Udara oksigen ni bila di bawah 80 meter di bawah laut sebenarnya akan menjadi toksik pada badan. Dan solution untuk ni adalah penyelam ni akan menyedut gabungan 3 gas yang diberi nama trimix. So gas trimix ni adalah campuran oksigen, helium dan nitrogen. Sedut gas ni pun ada juga bahaya guys. Korang tahu kan helium ni boleh buat suara kita terkepit-kepit. Do you ever want to go to space? I really shouldn't be doing this. So dorang terpaksa pakai satu alat khas untuk mentafsirkan apa yang penyelam ni cakap. Kalau tidak memang tak faham guys. Bukan tu je, badan dorang akan sentiasa dalam kesejukan disebabkan gas helium ni tadi. Itu tak cerita lagi korang bekerja di bawah laut, beratus-ratus meter di bawah laut. Gelap dan korang langsung tak nampak apa sekeliling korang. Binatang lalu pun korang tak nampak guys. Dan sepanjang masa korang kena ikat diri korang pada pipe ataupun palang pelantar minyak tu. Kalau korang tersilap langkah dan terjatuh, memang tak ada siapa yang sempat selamatkan korang. Gila. Tu sebab dorang ni dibayar mahal. Sebabnya setiap kali dorang menyelam memang bertarung nyawa guys. Tapi lah kan, dalam banyak-banyak problem yang Abang Boy mention tadi, ada satu lagi bahaya yang sangat-sangat besar bagi penyelam laut dalam ni, iaitu tekanan laut dalam tu sendiri. Itu yang terjadi kepada satu pelantar minyak di Norway yang diberi nama Byford Dolphin. Kerajaan Norway telah komision British Petroleum dan kerja-kerja menggerudi minyak ni telah diberikan kepada satu company iaitu Dolphin Drilling. Dorang ditugaskan untuk mengekstrak gas dari kedalaman 100 meter di bawah permukaan laut. Dan kedudukan poket gas tu pula adalah sedalam 1850 meter daripada tanah. So imagine ini pelantar laut 100 meter. Daripada situ 1850 meter lagi baru kau jumpa gas tu. Dalam tu. So untuk kerja-kerja maintenance dekat bawah laut ni, pelantar tu dah equip siap-siap bilik decompression untuk penyelam laut dalam ni bekerja. So pada 5 November 1983, kerja-kerja drilling ni berjalan seperti biasa. Dua penyelam British iaitu Edward Coward dan Roy Lucas tengah melepak-lepak dekat dalam bilik decompression ni. Sementara tu, dua lagi penyelam Norway iaitu Truls Hellevik dan Bjorn Bergensen dalam perjalanan balik daripada shift dorang. Kapsul diving bell tu dinaikkan oleh kren daripada pelantar yang diletakkan di atas limbungan. Limbungan ni macam dock lah. So dorang kena clamp kapsul tu secara manual daripada luar sebelum orang dekat dalam diving bell tu masuk ke dalam bilik compression tu. Syarat dia adalah kau kena tutup semua pintu sebelum kau buka lagi satu pintu. Benda ni adalah untuk memberi masa kapsul tu samakan tekanan udara daripada bilik compression dengan luar. Tetapi apa yang berlaku pada hari itu adalah Hellevik dan Trolls dah masuk ke dalam bilik decompression tu. Tetapi belum sempat lagi Hellevik ni menutup pintu tu, salah seorang pekerja yang ditugaskan di luar untuk clamp diving bell tu yang bernama William Cramen membuka clamp yang menyambung di antara diving bell tu dengan bilik decompression tu. Dan benda ni menyebabkan tekanan udara dalam bilik tu terus turun daripada 9 atmosfer kepada 1 atmosfer. Apa yang berlaku adalah semua udara dalam bilik besi tu, bilik decompression tu, disedut keluar macam vacuum. Dan bila aku cakap semua udara, benda ni termasuk udara dalam paru-paru diorang guys. Basically udara dalam paru-paru diorang ni keluar guys. Pecah, dada ni pecah. Ngeri doh. Tekanan udara dalam bilik decompression tu berubah terlalu drastik hinggakan diving bell yang diorang clamp tu terpelanting dan terkena Cramen dan seorang lagi pekerja yang berada di luar. Cramen mati di tempat kejadian. Semua yang berada dalam bilik decompression tu mati dan part paling ngeri adalah Hellevik yang berada di pintu, yang paling dekat di pintu, disedut di celah bukaan pintu yang kecil tu guys. Dikatakan bilik tu penuh dengan organ-organ manusia dan darah. Gila. Ngeri aku. Basically semua yang berada dalam bilik decompression tu meletup guys.
Walau macam mana pun, setelah dorang lakukan bedah siasat, pakar mengatakan dorang mati serta-merta dan tak mengalami kesakitan. Disebabkan pekerja attendant yang menyebabkan aksiden ni mati, kita takkan tahu apa sebenarnya yang menyebabkan Kremen buka claim tu. Official report mengatakan ini adalah sebab miscommunication di antara orang di dalam bilik tu dengan attendant di luar. Walaupun benda ni direport sebagai aksiden, tetapi pihak yang bertanggungjawab dengan sengaja menyuruh fakta yang bilik di corporation tu tak diletak dengan alat-alat keselamatan seperti tolok tekanan, sistem interlock keselamatan dan lain-lain lah. Disebabkan diorang sorok benda ni, keluarga kepada mangsa tak dapat apa-apa pampasan guys. So keluarga mangsa tubuhkan Sea Divers Alliance untuk fight kes ni di mahkamah dan menyaman kerajaan Norway. Dan akhirnya selepas 25 tahun insiden tu, diorang berjaya menang kes dan dibayar dengan sejumlah papasan. Beaufort Dolphin masih lagi beroperasi sehingga ke hari ini guys. Dan penyelam laut dalam masih lagi diguna pakai untuk kerja-kerja bawah laut, terutamanya dalam industri minyak, dan dikategori sebagai pekerjaan yang paling berbahaya di dunia. Walaupun ciri keselamatan telah diperketatkan pada masa sekarang ni, tragedi Beaufort Dolphin adalah satu peringatan bagi mereka yang bekerja di pelantar minyak serata dunia. So macam korang nak kerja macam tu? Kasih komen korang kat bawah. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangatlah appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like. Dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.